Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang yang berbahagia ini dapat kita lagi sekali duduk di dalam Raudhah min Riyadhil Jannah, taman-taman syurga. Ketika Nabi SAW membicarakan soal Raudhah, mafhum hadis, Nabi berpesan kepada sahabat, kalau jumpa Raudhah maka singgahlah. Maka sahabat pun tanya, ada lagi ke Raudhah ya Rasulullah? Ada. Itulah majlis zikrullah. Majlis zikrullah yang membincangkan padanya tentang hukum hakam, segala perkara yang telah dipertanggungjawabkan pada umat Islam, dan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, yufaqihu wa fiddin, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dalam hidup ni jemaah sekalian, dalam perbahasan kita merujuk pada perbahasan tafsir kehidupan. Kita mentafsir kehidupan kita ini agar kehidupan kita ni mampu menterjemahkan seluruh amalan yang kita lakukan. Hidup kita ni adalah menterjemahkan segala amalan. Sebagai contoh, kita beramal dalam suruhan Allah SWT yang utama dalam syariat, ini solat. Solat itu jemaah sekalian, perbuatannya itu hendaklah diterjemahkan dalam kehidupan kita. Pasti ada perbezaan orang yang solat dengan orang yang tidak. Yang ini dalam solat mengajar erti kita tentang taat. Yang ini melakukan suruhan tanpa ada bantahan. Kita sujud jemaah sekalian, tak ada satu lagi siapa berani mengatakan aku tak mau sujud dan solat tu. Kenapa tak sujud ni? Saya bantah ni. Sebab apa? Muka saya biasa tegak paling tinggi daripada semua anggota badan yang lain. Kenapa tiba-tiba solat pula, dia pula rendah sama level dengan tapak kaki, punggung lagi tinggi pada muka? Nampak? Maka solat ni satu penyataan ketaatan. Kenyataan ketaatan yang tidak berbelah bagi. Ini kita okeylah, kita solat sujud atas kapet. Kalau Allah takdirkan kita kena solat sujud atas pasir, ada tempat-tempat permukaan, tempat penuh kan, berdebu kita muka, adakah kita akan marah? Adakah tengah solat tu kita marah? Tak guna betul, tak ada. Kalau pergi, biasa kalau kena ni pergi buat umrah lah. Kita solat di Masjidil Nabawi okey lagi. Masjidil Haram kadang sampai keluar ke jalan tar tu keluar. Kena time peak hour tu. Kadang-kadang tu pasal kena sujud atau longkang, kena lapik atas tu. Sujud dah udah bau longkang. Mau jawab? Tengah sujud pula kat tempat-tempat yang mana dia tengah buat construction, dia punya tiles berabuk.
Kita nak dapat tempat yang dalam tu, kalau boleh nak dekat dengan Kaabah. Kita nak dekat dengan Kaabah, tiba-tiba kita dapat solat kat luar. Jelah ramai kan. Kita dengan urusan kita nak pergi tak terkejar, dapat solat kat luar. Adakah kita nak marah Allah waktu tu? Adakah kita rasa terhina? Ataupun kita kena menikmati, kena menerima situasi itu, bahawa ini satu keadaan yang aku kena terima. Baik. Itu amalan solat. Patutnya diterjemahkan dalam kehidupan. Kehidupan juga ibadah, jemaah sekalian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita lihat solat, kenapa kita tidak membantah? Kenapa? Kerana kita faham solat untuk Allah, kita faham. Tapi the moment ketika kita berubah, kita punya fahaman tidak lagi untuk Allah, maka di situlah datangnya membantah. Orang yang faham tentang Allah, dia tidak akan membantah, mas sekalian. Cuba lihat iblis. Amalan dia boleh buat semua amalan. Tiba-tiba kehidupan dia, bila kehidupan iblis, mas sekalian? Bilakah bermulanya kehidupan iblis? Ketika Allah jadikan pasangan untuk iblis. Iblis ada pasangan, Zat? Apa yang kita faham dengan tentang pasangan? Yang berlawanan dengan kita. Jin bukan dipasangkan dengan malaikat. Sebab tu dia relax. Sebab tu kita kalau tak jumpa regu kita, tak jumpa orang panggil apa, hot button ataupun tak kena regu tu, tak jumpa benda yang tak selari, tak kufu tu, kita pun relax lah. Tapi kalau jumpa bertentang tu habis. Biasa tak? Jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Allah tak jadikan jin dan malaikat tu bersatu, tidak. Sebab tu kita tak teruji lagi apabila tidak dipasangkan. Pasangan kita faham, lelaki dan perempuan berpasangan, hidup susah dan senang. Itu pasangan dalam kehidupan. Bisyarri wal khair, buruk dan baik, berpasangan. Ada pertembungan dua itu, baik dan buruk, berpasangan. Maka bila ada dua keadaan yang berbeza, berpasang-pasangan, maka disitulah dinamakan ujian. Kalau dalam solat tak ada pasangan, solat kita sendiri je. Solat kita sendiri dah, tak ada pasangan. Seorang-seorang walaupun jemaah, sebab apa tak melibatkan siapa. Tapi lepas solat tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang berlaku lepas tu? Bermuawalah. Kita akan berjumpa dengan orang baik dan buruk. Kita akan berjumpa orang yang puji kita. Kita akan berjumpa dengan orang yang hina kita. Kita akan berjumpa dengan orang yang beri kemudahan pada kita. Kita akan jumpa orang yang akan menyusahkan kita. Bagaimana respon kita kepada perkara itu? Itu ujian. Adapun yang kita lakukan hari ini, solat, puasa, segala zikir yang melibatkan nafsiah dengan diri kita sendiri, dan seluruh hukum hakam itu adalah dipanggil suruhan. Itu suruhan. Adapun yang kita lihat dalam kehidupan itu adalah ujian. Ujian bermula ketika adanya kehidupan. Bilakah kehidupan iblis bermula? Ketika adanya manusia. Dan ketika itulah dia membantah. Nak kaitkan tadi membantah ni. Aba wastakbar. Hati-hati dengan sifat membantah. Kita tidak ada masalah untuk kita inovasi. Dalam bahasa ni kita panggil compliment. Kita kena jadi teamwork yang compliment each other. Compliment ni melengkapi, bukan complainment. Dia complain dia kerja dia. Dia tak jadi complain, malah yang lebih parah condemn katanya. Apalah macam ini. Habis dah. Kita kena ada konsep compliment. Berpasangan itu bukan bermaksud membezakan. Allah uji itu. Bukan untuk sehingga kita malah meremehkan. Aba wastakbar, sombong. Sombong ni apa? Nabi kata, mafhum hadis, meremehkan. Menolak kebenaran dan meremehkan. Remehkan. Remeh, dia memandang rendah ke orang. Dia marah rendah dengan kesusahan. Ini susah ni. Dia pandang rendah lah. Dia pandang sinis. Ujian. Jadi, berpasangan itu bukannya untuk membezakan, malah jauh sekali untuk bertengkar. Berjidal. Jidal panggil. Bertikam lidah. Tidak.
Berpasangan sepatutnya adalah untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi amalan yang kita lakukan ini mesti mampu diterjemahkan dalam kehidupan kita, yang mana kehidupan kita ni ujian. Dan kat mana kita nak belajar tentang kehidupan yang serba, orang kata apa, uneven, perkara yang tidak pasti, benda yang tak tahu apa jadi. Maka tengok amalan kita. Solat kita tak tahu apa jadi, tapi kita maintain, tetap begitu. Tetap begitu jemaah sekalian. Tak ada time solat susah, rukuk separuh dia, tengah susah. Time senang, rukuk lama sikit, tempat dah senang dah. Okey, time susah, kita boleh pendekkan baca Al-Fatihah sampai 3 ayat udah. Time senang, tak apalah Baqarah habis. Dia tak ada. Susah ke, senang ke, tak terlihat ketika solat. Boleh kita kenal time solat orang susah senang. Cuba. Pemakaian itu pemakaian dia. Malah nak berpakaian ketika solat pun adalah pakaian yang terbaik. Kita kena cari pakaian terbaik sebab nak menghadap Allah. Walaupun Allah tidak melihat rupa, harta. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa dan harta, tapi yang tengok kita. Oh, mentang lah nak jumpa Allah. Pakai pun biasa-biasa je. Mentang lah jumpa orang yang nak bagi something. Begitu je kita pakai. Dah kita double standard antara dua darjah. Sedangkan kita nak jumpa Allah, malah jumpa Allah tak boleh bawa kesusahan. Tak boleh. Kerana apa yang nak disusahkan kalau kita bertuhan kerana Allah yang maha kaya? Apa yang nak disusahkan? Tinggal lagi kita susah tak dapat. Itu saja. Tak dapat, itu adalah ujian. Ujian apa? Untuk memperkenalkan ini dunia siapa punya. Kalau dunia ni kita punya, minta semua dapat lah. Minta dapat tak dapat. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu, yang bagi dapat aku. Kalaupun kau usaha 1,000,000 tahun sekalipun, tetapi yang bagi dapat adalah aku. Walaupun kamu usaha 1,000,000 tahun sekalipun, kamu tidak dapat, maka itu bukan milik kamu. Kan senang jawapannya. Tapi manusia ada nafsu je mas sekalian. Nafsu apa? Membantah. Sehingga datang golongan dia panggil Khawarij. Hati-hati, dalam perbahasan kumpulan dia panggil Khawarij. Dia nak ukhrus, dia nak keluar, kharaja, dia nak keluar. Dia sentiasa nak duduk dalam keadaan berasingan. Allah Allah. Bagilah luar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Allahumma rabba zina wa sallallahu alaihi wasallam wa ba'd maqam Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa khair. Sambung sikit jemaah sekalian. Baik, berbalik tentang bagaimana kita melihat kefahaman dalam kehidupan kita. Hasil daripada kita melihat terjemahan dalam amalan yang kita telah lakukan jemaah sekalian. Kalau nak lihat bagaimana kefahaman seorang itu dalam memandu arah kehidupan ni, hendaklah dia melihat bagaimana dia faham tentang amalan suruhan yang Allah telah pertanggungjawabkan ke atas dirinya. Sebagai contoh yang kita bincangkan tadi tentang solat. Dan terjemahan dalam kehidupan ini Allah akan terjemahkan dengan ujian. Dan amalan itu rupa bentuk suruhan. Seluruh amalan itu suruhan. Jadi kita lakukan amalan kerana suruhan Allah. Bukan kerana ujian yang sedang berlaku dalam hidup kita. Sebagai contoh, kerana susah kita solat. Bila dah senang, dia dah tak solat lah. Atau bahasa mudah, tengah susah dia doa. Time dah senang, dia mula slow down doa dia. Ataupun dia tak berharap sangat pun ketika doa, sebab dia tak berharap kepada perkara itu, sebab perkara itu belum terjadi dalam diri dia. Contoh, nak minta sihat. Aku dah sihat, nak minta sihat apa lagi? Sedangkan doa dia minta sihat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Siapa ajar tu? Nabi ajar. Dan bila kita faham doa ni time sakit, time sihat, itu hati-hati bila beramal. Sedangkan doa itu adalah ra'sul ibadah. Doa ibadah. Doa silahul mukmin, senjata mukmin. Jadi kita tanya amalan yang kita lakukan jemaah sekalian hanya dipersembahkan ataupun dilakukan, kita bimbang terkesan dengan hidup kita yang menjadi ujian. Sedangkan amalan yang kita lakukan adalah untuk menyatakan keimanan, ini suruhan. Kerana iman, lalu kita lakukan suruhan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT pada kita. Maka caranya adalah dengan Allah uji kita. Allah datangkan kehidupan dalam rupa bentuk yang susah dan senang, baik dan buruk, sihat dan sakit, 5 sebelum 5 sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum hadis. Nah. Yang kemuncaknya adalah hidup sebelum mati. Kalau kita lihat iblis, dia gagal dalam kehidupan. Dia tidak gagal dalam amalan. Hari ini kita mungkin boleh menjaga amalan kita, tetapi bila nak terjemah dalam kehidupan, kita gagal dalam menterjemahkannya. Kenapa jemaah sekalian? Kerana kefahaman kita terhadap kehidupan dan juga amalan kita tidak mencapai kefahaman yang benar. Maka di sinilah cara nak menyatukan kembali kefahaman antara kehidupan dan amalan. Agama dan kehidupan. Dalam kata lain, agama dan kehidupan disatukan dengan kefahaman tentang mentauhidkan kehidupan. Kita kena melihat kehidupan dan amalan dalam satu arah, satu tujuan yang sama. Iaitu nak mentauhidkan. Bil makna mengesakan Allah. Sebagai contoh tadi, solat. Kenapa kita tak berani bantah solat? Saya nak dengar juga, atau mana-mana tuan-tuan dengar, tengah solat, tengah sujud, dia bangkit, dia bangun. Saya bantah, Imam. Abad, muka saya ni, selama hari ni, tegak berdiri. Kenapa sekarang muka saya lebih sama atau lebih rendah daripada punggung? Punggung lagi tinggi pada muka. Muka selevel dengan tapak kaki. Kenapa tak ada yang bantah? Berani bangkit bantah. Tak ada, Mas sekalian. Sebab apa? Sebab apa? Di situ menyatakan tauhid. Tak berani sebab suruhan Allah. Paling kuat pun dia tak solat. Tu je lah. Dia berani bantah dengan dia tak solat dah. Tapi ketika solat dia tak berani bantah. Ini kira okey, alhamdulillah kita solat tak kapet. Kalau kita solat kat luar, pergi Mekah, Madinah, kena time-time yang crowd, peak time dia, kita kadang solat sampai keluar. Sampai ke atas tah pun ada. Kadang atas tu, tempat penutup longkang tu, solat atas tu, udah bau dia punya longkang tu. Adakah kita nak marah? Bangun lepas solat, jumpa imam. Ini tidak adil.
Adakah kita nak marah tak dapat solat kat dalam dekat dengan Kaabah? Tidak, jemaah sekalian. Kenapa? Kerana Allah. Nah, di sini kita nampak dalam amalan ni yang kita nak faham ni tauhid ni. Tauhid menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang aman damai. Yang membawa kepada terjemahan Islam. Sebab tu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Apabila berpaling daripada Allah, ini tidak melihat suruhan Allah, dia tidak melihat ini tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan jadi satu sikap sifatnya akan merosakkan amalan dan kehidupan, yakni membantah. Aba dia panggil. Sifat membantah. Yang ini sebenarnya jemaah sekalian akan nampak banyak dalam kehidupan, dan iblis gagal di sini. Iblis gagal di dalam kehidupan. Ketika Allah SWT menyuruh untuk hormat kepada Adam, Nabi Adam AS, tapi iblis gagal untuk hormat. Dan ketika itulah datangnya sifat membantah. Waktu itu dia tak nampak kekuasaan Allah. Hati-hati. Jangan ingat, kita belajar daripada kisah iblis yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Sebab itu kita jangan selesa dengan amalan kita, jemaah sekalian. Sebab kita belum lagi pernah berkawan dengan malaikat. Belum lagi. Wallahualam lah, kalau tuan-tuan dalam ni ada yang dah ada kawan dengan malaikat, boleh jumpa saya. Saya pun tak tahu juga. Ustaz, kawan saya malaikat sebenarnya. Mana kawan? Roket atik kiri kanan. Oh, itu kan kawan. Itu tukang catat. Setara yang kawan dengan malaikat pun boleh jadi iblis. Gagak kawan kita kiri kanan kita macam mana, Muslim? Belum tentu. Sebab tu jangan kita pertama jangan rasa selesa ngamal dan jangan ambil mudah ngamal. Beramallah sungguh-sungguh atau janganlah ambil mudah dengan amal. Buat tak tahu, buat dia rasa dia boleh capai makam martabat tanpa amal. Kita kena ingat setara iblis dah beramal pun boleh tergelincir jadi iblis. Kita sebab tu jangan pandang mudah dengan amal. Jangan ambil mudah, jangan buat mudah-mudah. Be serious. Kita dalam agama kena serius sebab benda tu mahal. Kita lah macam kita. Kalau anggap amalan tu mahal, macam Allah bagi kita lah, katalah kereta mahal. Kita bawa beli kereta kan, kereta paling mahal kita beli Ferrari. Kita punya serius. Anak jangan dekat. Jangan jaga tertib. Sebab apa? Mahal kan. Jadi kalau kita anggap amalan ni mahal, tolong buat betul-betul. Solat mahal, kuliah mahal, zikir tu mahal. Sebab apa? Sekarang mungkin kita tak nampak kesan amal. Nanti satu masa nanti, di saat segala tak berguna melainkan amal, waktu tu baru tahu langit tinggi ke rendah. Contoh macam kita pakai face mask sekarang ni. Kan? Satu ketika dahulu kita pandang mudah di face mask. Tapi sampai tahap dia, sampai waktunya sampai, face mask tu bernilai 10,000 je mas sekalian. Jangan main-main. Satu ketika face mask ni bernilai 10,000. Pernah satu ketika, waktu itulah semua orang out of stock. Kelam kabut cari face mask. Kenapa? Waktu itu dah sampai masanya nak berguna. Sama dengan pahala. Sekarang mungkin kita beramal duduk itikaf kat masjid dengan kuliah dengan ini, kita tak nampak apa. Satu masa nanti kita akan rasa rugi. Ruginya aku tak bagi penumpuan. Ruginya aku tak bagi kesungguhan. Rupanya pahala ni lah yang paling bernilai dalam segala-galanya. Sebab tu kita kena nampakkan amalan ini satu benda yang serius. Kerana apa? Kerana pengajaran tadi, iblis beramal pun boleh tergelincir. Dengan apa je mas sekalian? Kat mana kegagalan iblis? Menyebabkan amalan yang kita lakukan boleh hilang begitu saja? Dalam perbincangan kita lepas mesti ada tekankan tentang bagaimana salah fahamnya tentang kehidupan. Kerana salah faham dia tentang amalan. Dia ambil mudah amal. Macam mana nak tahu orang ni salah faham kehidupan? Dia ambil mudah amal. Dia relax, buat dia. Saya minta maaf, saya guna bahasa pasal sikit. Dia rasa macam bajet bagus. Beramal tu, dia relax. Minta maaf juga. Kadang ada orang begini. Dia rasa dia beramal. Amal je. Dia tak mewujudkan sifat hauna. Merendah, tawaduk. Dia tak ada. Jenis macam ni, mesti hati-hati. Bila Allah uji kehidupan nanti, akan hancur seluruh amalan nanti. Sebab apa? Kat mana sandaran cerita ni? Kisah iblis. Iblis bajet bagus mas sekalian. Dia macam dah bagus-bagus lah. Dia dah bagus-bagus tu sebab memang waktu tu dia ketua dah. Malaikat kiri kanan. Tapi bila Allah uji kehidupan, gagal. Sebab tu kehidupan ni hati-hati mas sekalian. Bagi perhatian juga pada kehidupan. Kehidupan ni mahal. Apa dia sebagai contoh? Ketika Allah jadikan kehidupan ini perkara yang mesti kita lihat dengan tauhid juga.
Tadi solat tadi kan kita tengok dengan tauhid, yang ni melihat hanya Allah. Tauhid itu mengesakan Allah, bukan suruhan lain. Tak ada siapa boleh suruh lagi mas sekalian untuk sujud. Tak ada siapa boleh buat. Kalau buat pun mesti ada something. Tak boleh. Dengan rela. Kita sujud semua dengan rela. Tak ada bangun-bangun muka stres, tak ada. Malah kadang-kadang bangun pula muka berseri. Berseri nampak wajah ni, zahir tanda-tanda sujud. Jangan main. Padahal susah kan amalan sujud ni. Susah. Muka kat bawah kan. Tapi kerana nampak Allah, benda yang susah jadi mudah. Kan senang. Baik. Sekarang ni balik pada kehidupan. Kehidupan juga ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di saat kita tidak memahami kehidupan itu ibadah, maka di sinilah kita cuba memisahkan tentang aturan Allah. Kenapa solat kita tak bantah? Sebab aturan Allah. Allah suruh kan. Kenapa dalam hidup banyak membantah? Ini aku suruh. Kau suka akulah hidup aku. Aku yang susah, aku yang senang. Aku yang itu, aku yang ini. Memanglah kita yang buat mas sekalian. Tidak bolehlah nak pisahkan aku tu kan. Tapi dalam memahami tentang suruhan Allah dalam kehidupan, dia terhijab. Sebagaimana iblis terhijab. Iblis terhijab rupanya dalam mentauhidkan Allah dalam kehidupan. Kehidupan apa tadi kita bincang? Kehidupan itu adalah bermula berpasangan. Siapakah pasangan iblis? Manusia. Manusia mas sekalian. Minal jinnati wan nas. Kenapa dengan malaikat tak teruji? Sebab itu bukan regunya. Jadi jin dan manusia bila ada pasangan teruji. Kita ada pasangan tidak? Ada. Pasangan kita tu perempuan, isteri. Berapa banyak perkara yang kadang-kadang kita bantah seakan-akan macam isteri ni macam tak chemistry. Padahal isteri ini didatangkan oleh Allah, bukan datang sendiri. Walaupun syariat kita ikhtiar cari juga, tapi terjadi je perkara itu dengan takdir Allah. Berapa ramai isteri membantah suami ni lagi. Berapa ramai membantah keadaan-keadaan yang berlaku. Abah ni bantah. Berapa ramai bantah dengan keadaan bahawasanya hidup ini aku tak layak begitu begini. Sebagai contoh susah. Aku tak layak susah, aku kena senang. Kelayakan ditentukan. Di sini kita akan nampak apabila manusia melarikan kepahaman dia, tidak melihat hidup adalah untuk mentauhidkan Allah, maka di situlah datangnya bantah-membantah. Walhal dalam solat dia boleh rela saja menerima apa yang berlaku. Menerima apa yang berlaku bukan bermaksud membiarkan perkara itu berlaku. Contoh, membiarkan dengan keadaan dalam kehidupan Allah berikan kita tugas. Untuk apa? Mengislahkan. Dalam kehidupan ada tugas islah, memperbaikkan. Bukan membiarkan keburukan, tidak. Walaupun segala yang terjadi itu ada di bawah kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, namun Allah takdirkan kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu mesti lebih baik daripada awal. Dia tidak boleh biarkan hidup dia beria begitu. Dan Allah nak jadikan aku macam ni. Macam mana? Jabariyah. Dia tidak boleh membantah untuk maju. Malah bantah. Sedangkan Allah suruh kita maju. Laungan azan padanya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hadis Nabi SAW mendoakan, mengajarkan doa untuk minta jauh daripada lemah dan malas. Berapa ramai yang membantah untuk jadi rajin. Malah buat sikit-sikit udah, bukan naik gaji pun. Kita rajin-rajin pun bukan tambah gaji. Kerja sebab gaji ke atau kerja nak pahala? Gaji-gaji lah. Tapi dalam untuk kita untuk lebih baik itu suruhan Allah. Bekerja di takuk yang lama, itu larangan agama je mas sekalian. Agama tidak suruh kita jadi stagnan. Malah agama menentang jumud. Itu je tak. Agama menyuruh kita sentiasa maju. Malah kemajuan kita menjangkaui dunia. Kemajuan kita sehingga ke syurga. Alang-alang buat kebaikan, pastikan kebaikan ini berkekalan sampai ke syurga. Dia nak berkekalan je mas sekalian, dia kena buat satu benda yang everlasting, sustainability. Tentang nak tak tinggalkan satu benda yang akhir bermanfaat walaupun sudah 1000 tahun. Tengok Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah sustainability sampai sekarang.
Kalau kisah tentang arkitek yang buat, saya lupa nama ni, tuan-tuan research tentang arkitek yang buat Haramain. Tiles dan binaan ni. Dalam satu ketika, arkitek tu nak cari tiles yang kita pijak tu kan, warna putih tu kan. Satu grease di mana tempat di bukit tu. Ada satu orang ni dia beli tiles tu, dia simpan. Jadi, waktu itu, dalam construction dia nak guna tiles tu. Maka arkitek ni carilah buyer tu balik. Belilah balik, pendek cerita beli. Bila buyer tu tahu arkitek dia nak beli untuk buat Haramain ni mas sekalian. Ni kisah ni masyhur boleh cari. Buyer tu cakap apa? Ni, King Saudi waktu itu, dia bagi cek kosong mas sekalian. Cakap berapa nak jual. Tulis je harga berapa. Agak-agak lah kita waktu agak-agak. Tak payah agak-agak saya lah kan. Abang fikir juga tak? Kita fikir macam mana? Kita letak duit, lepas tu duit ni kita infak lah balik lah. Kita fikir. Kita buat rolling balik lah. Konon-konon lah. Walhal tak terinfak pun nanti. Last sekali, buyer tu kata apa? Aku infakkan semuanya pada Haramain. Tengok tiles tu, berapa ribu tahun tu. Tak tahulah ribu ke apa ke. Pecah, pernah pecah ke? Pijak-pijak pecah kan? Sebenarnya, in terms of quality mas sekalian, memang Islam menyuruh kita buat research untuk benda yang berkualiti, boleh bertahan, bukan sehari dua. Kita tak boleh buat kerja yang hanya buat remeh-temeh sambil lewa, tidak. Tengok bangunan-bangunan dulu. Dia punya sustainability-nya kekal, boleh pakai lama mas sekalian. Malah ditambah pula dengan berkat, lagilah panjang. Kita kena fikir kerja kita, perbuatan kita, yang mana memberi kesan kepada bukan diri kita, pada cucu, cicit, keturunan kita. Dan kalau ini difahamkan dalam hidup kita, kita takkan malas. Ini salah satu pecahan kehidupan. Dia tak ada istilah malas, cukuplah. Kalaulah ini ada dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, rasa kita hari-hari tak rasa selesa sekarang. Kita hari ini boleh senang kerana jasa baik, jasa yang besar bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berjaya meletakkan Islam satu ketika dahulu. Sekarang ni kalau ikutkan 100 tahun lah. 3 Mac 1924. Sekarang 2024. Banyaklah spekulator kan cerita dah 100 tahun ni. Ready. Walhal kalau kita lihat, Allah dah bagi kita memerintah dunia 1300 tahun lebih mas sekalian. 1300 tahun lebih. Kenapa Islam boleh memerintah dengan satu suara? One command. Tak ada lagi kuasa dunia yang boleh buat macam tu. Yang ada dulu Europe century, Britain, era Britain. Kemudian American century sekarang. Europe century, American century, diorang mana boleh dalam satu kompartmen? Diorang berbeza. Tapi satu-satunya kuasa besar yang berjaya menyatukan semua Islam. Sebab tu datangnya perbahasan kajian orientalis. Tahu apa orientalis? Orang barat yang kaji Islam dan ketimuran. Mereka kaji kenapa Islam boleh perintah dunia. Maka dia perkaji Al-Quran. Mereka serius. Quran yang pertama diterjemahkan dalam English version 1992 oleh Robert Cotton. Kemudian diterjemahkan oleh yang terbaru last kali ini 2014, N.J. Daud, Nassim Jassid Daud, orang Yahudi. Dia terjemahkan Quran tuan, nak kaji Quran. Orang kafir tu. Nak bagi tahunya Islam ni bukan agama yang lekeh tuan. Tapi hari ini kalau kita orang Islam sendiri membantah untuk jadi rajin, membantah untuk jadi orang yang lebih maju ke depan. Gara-gara apa aku dapat? Setakat ni je aku dapat. Apa aku dapat bila aku rajin? Apa aku dapat? Aku buat sungguh-sungguh. Aku je buat sungguh-sungguh. Orang lain tak ada pun. Kadang-kadang kena beli pun ada. Hai, rajin nampak? Oh, dia dah rajin dah sekarang. Kena kawan-kawan yang mengena kawan ni sakit sikit ni. Kawan tu nak rajin musuh bersalah. Ni ada apa-apa ni nak rajin ni. Walhal rajin disuruh dalam Islam. Larangan malas. Larangan lemah. Lemah dia. Sedangkan Nabi SAW boleh rujuk dalam Syama'il Muhammadiyah dalam bab berjalan, cara jalan Nabi SAW. Nabi berjalan, dada buka. Laju, ibarat turun bukit. Tegap. Jalan tegap, laju, jelas. Kalau adalah Khulafa' Rasyidin sekarang ni mas sekalian, Masya Allah. Tersergam indah kedaulatan, kehebatan Islam. Bukan kerana kebendaan, kerana ketokohan pada diri dia. Wajahnya, percakapannya,
perjalanannya, perwatakannya, semua merujuk kepada serius. Serius apa? Dia ini betapa telitinya dalam nak memajukan suatu perkara. Orang macam ni orangnya sangat dikagumi. Kita kena bertindak begitu. Tapi berbalik kepada tadi, apabila hidup tidak nampak kepada tauhid, maka datanglah sifat diri yang nak membantah kepada kemajuan. Malas tadi, lemah, cukuplah. Walhal dalam solat kita boleh tak membantah pun. Kita terima seada, malah sepenuhnya. Kita sanggup untuk buat yang terbaik. Maka begitulah yang kita kena bawa dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang berbahagia ini, maka dalam melurus dan melaraskan kembali kefahaman kita, bermula dengan amalan, itu bermula dengan kefahaman suruhan. Bila suruhan tak ada bantahan, maka perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat di manakah letaknya suruhan Allah dalam kehidupan. Jangan kita ingat ibadah khusus bersolat, lepas tu dah tak ada suruhan Allah dah. Tidak. Kita kena jadi orang yang kritis dalam memikir dan membangunkan kehidupan ke arah kemajuan. Wallahualam. Itu saja perbahasan kita pada petang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf pada saya atas kekurangan. Terkasar-kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang ni. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah. Bismillah. Wal 'asr illa zina wa tawassul bil haqq. Wallahu الله أكبر الله